Sebab zaman Nabi SAW ada seorang lelaki buta. Dia pergi jumpa Nabi dan dia mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ni seorang yang buta. Tiada orang yang mampu memimpin saya pergi ke masjid. Oleh yang demikian saya datang berjumpa dengan kamu, minta izin pada kamu agar engkau berilah aku kelonggaran supaya solat seorang diri di rumah sahaja. Saya tak payah pergi masjid." Bila Nabi tengok keadaan sahabat itu yang buta, maka Nabi benarkan dia solat seorang diri di rumah. Namun apabila sahabat yang buta itu melangkah pergi beberapa langkah dah tu, Nabi suruh dia berhenti dan Nabi pergi tanya kepada dia, "Apa kamu boleh dengar tak?" Nabi tanya. Maka dia jawab, "Ya, saya boleh dengar. Kalau begitu saya minta maaf, saya terpaksa tarik balik kebenaran yang saya berikan kepada kamu." Maka para sahabat Nabi semua terkejut. "Kenapa ya Rasulullah kamu tarik balik kebenaran yang kamu bagi kepada dia? Biarlah dia solat seorang diri, dia akan buta. Biarlah dia solat seorang diri di rumah sahaja. Nanti susah bagi dia nak pergi masjid." Maka Nabi jawab balik. Apa Nabi jawab? Ya, memang betul dia buta, tetapi dia tak pekak, Nabi kata. Maka secara simboliknya Nabi sampaikan kepada kita, lama mana seseorang itu boleh mendengar laungan azan, maka menjadi afdal bagi dirinya datang ke rumah Allah dan dirikan solat berjamaah. Masya Allah. Orang buta pun Nabi tak bagi peluang, apatah lagi kita yang sehat walafiat, mata ada, telinga ada, semua ada. Masya Allah. Tapi sayangnya bila dengar laungan azan, bukan rumah Allah yang kita cari. Nasi kandak tom yam tu yang paling banyak pun hari ini. Masya Allah. Nah, alhamdulillah, hari ini Allah yang pilih kita, sebab tu kita berada di rumahnya ini. Masya Allah. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga kerana Allah masih memberi kekuatan dalam diri kita ini untuk kita sama-sama berada di rumahnya ini, bagi kita meraihkan satu majlis yang sangat-sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-majlis al-ilmu, majlis ilmu. Seorang ulama tersohor, Abdullah ibn al-Mubarak namanya. Anak muridnya tanya kepada dia, "Wahai tuan guru, lama mana seseorang itu kena mengaji?" Maka dijawab oleh Abdullah ibn al-Mubarak, "Lama mana kamu bodoh?" Dia jawab. Senang dia jawab. "Lama mana seseorang itu dianggap bodoh, wahai tuan guru?" Maka dijawab oleh Abdullah ibn al-Mubarak, "Lama mana kamu mencari dunia, lama itulah kamu bodoh." Dijawabnya. Allah. Dalam sangat ayat ni, Masya Allah. Okey, kena kat kita pun sama kot, no? Masya Allah. Lama mana kamu mencari dunia, lama itulah kamu bodoh. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu wa taala impunkan kita dalam majlis tersebut. Masya Allah. Satu majlis yang Nabi kata lebih afdal daripada melaksanakan 1000 rakaat solat sunat. Satu majlis yang Nabi kata lebih afdal daripada ziarahi 1000 orang pesakit. Satu majlis yang Nabi sebut lebih afdal daripada mengiringi 1000 jenazah pergi ke kubur. Sehingga kan sahabat Nabi tanya pula dekat Nabi, "Wa min qiraatil Quran ya Rasulullah, adakah juga lebih afdal daripada mengaji Quran kah mai duduk majlis ilmu ini? Adakah lebih afdal daripada mengaji Quran?" Maka Nabi jawab, "Hal yanfa'ul Qur'anu illa bil 'ilm." Tiada manfaat kamu mengaji Quran melainkan dengan ilmu. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Nah, atau Nabi kata budaya menuntut ilmu ini pun ibarat minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sehingga liang lahat, itu budaya orang menuntut ilmu. Masalah bagi kita hari ini tuan-tuan, kita pun tak tahu bila kita nak mati, bila kita nak meninggal dunia kita tak tahu. Maka jadikanlah tuan-tuan hari-hari orang kata hari-hari yang biasa dalam diri kita untuk menuntut ilmu. Namun masalahnya ini bukan usia kita nak pergi duduk di pondok kan, duduk di kolej Islam. Namun tuan-tuan, apabila pihak masjid bila mereka mengaturkan sebarang majlis agama, majlis ilmu, datang dan duduk dan raikan sajalah. Masya Allah, tabarakallah. Tu ulama pun kata siapa ada penyakit tidur, lebih baik mai tidur dekat masjid yang ada majlis ilmu. Masya Allah. Syarat dia bantal selimut tinggal kat rumah. Lagi dia bawa mai dia tidur terus sini. Masya Allah, payah nak gerakkan dia. Tuan-tuan, hari ini saya terpaksa ganti Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husam. Dia telefon saya, dia suruh saya ganti. Masya Allah. Kebetulan hari ini pula saya kuliah maghrib saya kosong. Masya Allah. Saya ada khutbah saja tadi dekat Masjid Sungai Lokan. Elok habis-habis dia pula perangkap saya. Nah, ingat nak bawa anak bini pergi makan ikan siakap 3 rasa? Tak jadi jugalah. Masya Allah. Nah,
terpaksa mai ganti. Masya-Allah, dia pakai kitab apa saya pun tak tahu. Jadi kita buat secara biasa sajalah yang saya bawa hari ini, satu benda yang saya rasa manfaat bagi diri kita. Lazimnya saya tengok orang tak buat kuliah-kuliah ini, yaitu berkenaan dengan Asmaul Husna ataupun Asma wal Sifat, nama Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kalimah Allah, masya-Allah, yang juga disebut dalam bahasa Arab sebagai lafzul jalallah. Masya-Allah, lafaz yang maha besar lagi maha agung, lafaz yang paling mulia, yang tiada tandingan, tiada kesudahan, tiada permulaan. Itu lafzul jalallah, artinya nama-nama Allah yang merujuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri pun. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, antara nama yang saya nak bawa hari ini, saya nak hurai sikit berkenaan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu Asy-Syahid. Asy-Syahid artinya tiada apa yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud Asy-Syahid. Sebab apa tuan-tuan, hari ini ramai dah, masya-Allah, duk kata macam-macam dah. Dia ingat dia buat apa saja, mungkin orang tak nampak, dia kata masya-Allah. Tuan-tuan, kita kena ingat tuan-tuan, ada kalanya makhluk lain tak nampak, tapi Allah tetap nampak. Seperti mana ada satu geng kumpulan G25 yang baru-baru ni dia minta mansuhkan hukum khalwat. Dia kata, tidak tuan-tuan, dia kata 4 tahun dah mereka buat apa dekat rumah, biar pilah mereka buat apa pun, hampa duk kalut pasal apa pun. Masya-Allah, memang betul kita tak tahu apa yang seseorang itu lakukan di dalam rumah. Nah, dia bawa perempuan bukan mahram dia duduk di dalam rumah dia. G25 kata, tak usah ambil tindakan, mansuhkan saja hukum khalwat itu. Hampa bukan tahu pun mereka buat apa. Mereka kata, tuan-tuan, memang betul kita tak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah saksikan segala-galanya dalam hidup kita ni, tuan-tuan, masya-Allah. Itu maksud Asy-Syahid. Tiada apa yang terlepas daripada penyaksian ataupun pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala tetapkan beberapa saksi dalam diri kita. Diri kita ni seketul ni, tuan-tuan, ada beberapa saksi, bukan seorang saksi, 2 orang saksi, malahan ada 5 saksi yang Allah letakkan bersama dengan kita. Masya-Allah, yang pimai-pimai macam mana pun kita tak boleh, tuan-tuan, menidakkan kelima-lima saksi ini, sebab saksi ini sedang melihat perbuatan kita. Masya-Allah, dalam 5 saksi itu, siapa mereka ni, tuan-tuan? Yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala, saksi paling utama Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Allah lihat segala-galanya, masya-Allah. Yang keduanya ialah para malaikat Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang ada di sebelah kanan dan kiri kita lah ni, tuan-tuan, masya-Allah, yang sedang mencatat segala perbuatan kita. Masya-Allah, baik buruk semua dia catat, tuan-tuan, yang ada bersama dengan kita sekarang ni. Yang kedua tu, saksi kedua, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, saksi yang ketiganya siapa dia, tuan-tuan? Manusia menjadi saksi kepada manusia yang lain. Kita jadi saksi kepada orang lain. Seperti suami jadi saksi kepada isteri, isteri jadi saksi kepada suami, ibu ayah jadi saksi kepada anak-anak, anak-anak jadi saksi kepada ibu ayah dan sebagainya.